الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وبنية القبول وحصول المعمول، وبنية الشفاء من كل الأمراض، وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة، وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت، خصوصا إلى روح الشيخ داود بن عبد الله الفطاني رحمه الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله. ما شاء الله الخير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, telah beri keizinan oleh Allah kepada kita untuk sama-sama menyelesaikan kefarduan, iaitu solat sembahyang kita, dan seterusnya diberi masa dan ruang untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu, majlis yang dinamakan sebagai taman-taman syurga. Mudah-mudahan dengan asbab kita berada di taman-taman syurga di dunia ini, juga kita mendapat taman-taman syurga di akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan yang rahmati Allah, kita akan menyambung pengajian kitab yang seterusnya, kitab Bahjatul Bardiyah, pada membicarakan tentang muwafiq masbuq, yang insya-Allah kita akan bincang pada muka surat 40. Muka surat 40, iaitu baris yang kedua daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah, maka sekarang hendak masuk bicara hukum orang masbuk pula. Baik. Sudah dia bincang sebelum daripada ini, iaitunya muwafiq. Sekarang masuk pula pada membincangkan masbuk. Apa itu masbuk? Itu. Sekarang apa ni? Yang dahulu kita sudah bincang muwafiq. Lalu dia kata, maka adalah orang masbuk itu lawan orang muwafiq. Lawan bagi orang muwafiq, iaitu lawannya masbuk. Iaitu siapa orang masbuk ni? Iaitu orang makna makmum lah. Dia berkait dengan semayang berimam, makmum lah.
Orang yang mana makmum yang tiada dapat, dia tidak ada, tiada dapat, tak ada dapat apa? Tak sebut lagi. Tak dapat tu serta imam di dalam qiyam. Imamnya tak dapat apa? Masa. Tak dapat masa. Tak dapat masa serta dengan imam. Serta dengan imam pun dalam qiyam. Gitu. Dia tak kira di rokok ke, sujud ke, mana dikira di qiyam. Nak gitu. Betul? Yang dapat padanya, okey. Kalau dapat apa? Dapat padanya membaca Fatihah. Dapat baca Fatihah. Fatihah tu pula bacaan yang mana? Yang pertengahan. Tu. Bacaan Fatihah yang pertengahan. Terkeluar yang lambat, terkeluar yang cepat. Tu. Lepas tu Fatihah tu nak nisbahkan kepada siapa? Tiada nisbah bacaan dirinya, bukanlah bacaan diri dia, tidak. Tu makna bukan bacaan, maknanya umum. Tu saya sebut dahulu iaitunya dia kena kira uruf. Kira uruf. Bukan kita saja nak menghukumkan tu, bukan kita, dan bukan juga imam, bukan. Tapi uruf. Uruf kebanyakan kita baca Fatihah yang pertengahan ni berapa saat? Gitu. Nak kira minit memang tak sampai seminit baca Fatihah ni. Yang lambat pun tak sampai seminit rasa. Yang lambat lebih kurang 50 minit pun rasa lama dah tu. Fatihah ni. Baik. Tu. Ada test tak sebelum ni saya suruh test rasa? Ada test tak kat rumah? Tak? Tu. Test diri. Baik, kalau saya test pelajar saya Fatihah ni ramai-ramai ada banyak kelakuan lah. Banyak bacaan dia. Tak sama semua. Tapi daripada ramai-ramai tu pelajar yang saya test, masa bacaan Fatihah iaitu 23 saat. Tu ramai yang begitu. Ada yang 15 saat pun ada. 18 saat pun ada. Tu orang panggil tergolong daripada cepat. Ada yang 30 saat. Ada 31 saat. Daripada banyak yang kita cek semua, yang banyak 23 saat. Seorang guru tu yang saya ambil, yang dia buat juga 21 saat. Nak lebih kurang tu. 21 saat. Baik, saya ambil ayat saya dulu, iaitu 23 saat. Jadi itulah bacaan Fatihahnya uruf manusia. Jadi kena ambil kena ukur dengan bacaan yang 23 tu lah, 23 saat tu. Bukan bacaan diri kita. Bukan bacaan imam. Jadi bila seseorang ini tahu gitu, tak jadi masalah bila dia sembahyang. Maknanya uruf kita di sini 23. Tiba-tiba tu imam itu tak sampai 23 saat. Mana cepat. Gitu. Jadi kita ni macam mana? Kita kira uruf. Kita yang termasuk daripada yang uruf tu, betul lah. Kalau kita 23 juga, maknanya kita, uruf tu. Bukan nak menghukumkan itu di atas diri kita, kira uruf dulu. Kita cek semua,
23 semua. Okey. Kalaulah kita lebih sikit 24, kira 23 juga. Kalau kita ni kurang sikit 21, kira 23 tu juga. Itu maksud dia uruf. Kalau tepat-tepat kita ni 23, kebetulan dah memang uruf 23. Maksudnya gitu. Gitu. Jadi itulah urufnya bacaan Fatihah. Jadi kalaulah kurang ataupun lebih daripada itu, kalau kurang maknanya lambat, kalaulah lebih maknanya apa istilah? Kalaulah kurang maknanya cepat, kalau lebih maknanya lambat. Bacaan itu. Lebih daripada 23 ataupun kurang daripada 23. Itu maknanya. Tu dia kata tiada nisbah bacaan dirinya dan tiada pula bacaan imamnya. Tak kira tu. Tak kira bacaan imam, tak kira bacaan diri dia. Kiranya uruf. Itu. Jadi nak lebih yakin pada kita. Kita ahli jemaah sini contohnya. Buat test. Buat satu perhimpunan, buat baca Fatihah masing-masing. Set masa. Buat apa? Baik, yang mana suruh buat semua, keluar mana? Majoritinya mana yang paling banyak? Kira tu. 40 orang ahli amazing ni. Buat. Lepas tu hukum. Baru kita senang untuk panggil apa? Melakukan ibadat tu. Kita nak menentukan kita ini muafiq ke masbuk. Jadi kalaulah tak ada masa 23, di dalam qiyam imam itu bermakna kita tu orang yang masbuk. Sebab masa tu tak cukup untuk 23 saat di dalam qiyam imam, kita tu orang masbuk. Gitulah. Cumanya takkanlah kita nak tengok jam cuma kita tahu. Kita tahu. Sama ada pada rakaat yang pertama. Baik, masbuk tu tak kira pada rakaat yang pertama imam atau yang lainnya. Mana rakaat kedua, ketiga, keempat pun tak kira. Dikirakan masbuk lah bila masa tu tak ada untuk baca Fatihah di dalam qiyam imam. Kerana dapat tasawurkan orang masbuk itu pada tiap-tiap daripada 4 rakaat. Boleh berlaku. Pada tiap-tiap 4 rakaat seorang ini berlaku padanya masbuk. Boleh. Tu boleh berlaku. Tiap-tiap rakaat masbuk berlaku. Makna tak dapat bacaan Fatihah tu dalam qiyam imam semua tak dapat. Contoh dia bagi. Ni. Seperti sebab sesak. Sebab sesak. Bukan sesak miskin. Bukan sesak jalan raya sesak dah. Sini apa? Sesak nafas bukan. Bukan sesak nafas. Sini panggil apa? Apa? Sempit dah. Nak semayang tu tak boleh. Tersesak sangat. Contohnya tempat-tempat Masjidil Haram ke. Semayang kalau berdiri gitu, berdiri. Dah bila nak rokok tak boleh dah. Lepas tu rokok ya tu dulu tepi ni rokok dulu. Kita tak rokok lagi, dia turun sujud, dia apa, dia bangun barulah kita turun sujud pula. Kita rokok dia, ya ada berlaku gitu. Jadi nak sujud sekali, nak rokok sekali tu tak boleh. Jadi boleh berlaku orang tu masbuk dengan sebab ni dia panggil. Sebagai contohnya gini. Waktu tu waktu sesak sungguh. Dia datang, masuk juga tak boleh ni rasah ni. Dah memang begitu dah. Sembahyang takbir, dia takbir, baca Fatihah sekerat, dah tu imam pun rokok. Dia dapat lambat dah. Okey. Tu imam rokok. Dia nak apa ni, dia pun rokok.
Dia rokok. Okey, dapatlah dia. Orang lain mungkin tak dapat. Gitulah. Masing-masing. Dia dapat rokok. Maknanya masbuk tinggal Fatihah dia tadi tu. Tinggal Fatihah. Lepas tu rokok siap sujud apa? Yang lain pula mari nak sujud ni. Dia tak boleh nak bangun ni. Tak boleh nak bangun lagi. Ada lagi yang atas tu. Dia lambat sikit bangun. Sebabnya sesak dia. Tiba-tiba bila dia bangun saja. Contoh seorang ni dulu. Dia bangun saja. Tu imam habis baca Fatihah. Dan tu imam baca surah pendek pula. Lepas tu dalam qiyam imam tadi, dia tak sampai juga Fatihah dia. Dengan sebab sesak tadi, dia hanya separuh saja Fatihah. Masbuk pula situ. Rakaat kedua. Masbuk pula. Masbuk pula situ. Naik rakaat ketiga pun sama. Begitu ya juga. Tu naik rakaat ketiga tu imam habis baca Fatihah dah. Dia baru separuh baca Fatihah. Sebab tadi nak berebut, nak bangun berebut ni. Tu sebab lah. Naik rakaat ketiga sama juga, separuh juga. Keterangga oleh imam juga. Terus kepada rakaat dia. Fatihah tak habis sama. 4 rakaat. Tu mungkin boleh berlaku gitu. Tu maksud dia. Itu. Atau sebab lambat gerak diamnya. Sebab lambat. Ini kejadian dia. Memang dia ni tak boleh dah. Memang lambat. Style lambat. Bukan lambat kerana duk make up dah. Bukan. Style dia dah. Apa lambat make up. Kita ni dalam dalam kereta ni panas dah. Duk tunggu. Duk make up. Ni lambat kejadian dia. Buat kerja apa pun memang lambat. Sembahyang pun lambat. Bila dia rokok, bila dia datang takbir, baca Fatihah, molek-molek lah baca Fatihah. Tu imam rokok. Rakaat pertama masbuk. Naik rakaat kedua pula, tu imam baca Fatihah siap dah, dia barulah nak naik. Lambat, memang lambat dia. Lambat dia bukan dengan sebab lain, lambat kejadian dia tu. Bila dia bangun, siapa berdiri betul, tu imam baca Fatihah tadi, siap habis dah, tu imam baca surah, dia baca Fatihah lah. Lepas tu separuh Fatihah dia, tu imam pun rakaat. Masbuk pula. Sebab dalam masa qiyam imam tu, dia qiyam, dia tak ada masa. Itu apa panggil masbuk. Tu boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Tu contoh dia. Tu jarang berlaku lah tu. Tapi kalau berlaku, itulah hukumnya. Itulah dikatakan sebagai makmum masbuk yang boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Maka setengahnya orang yang baik. Contoh ni panggil perumpamaan ataupun contoh makmum masbuk. Maka setengah makmum masbuk itu orang yang muwafiq yang telah terdahulu apabila telah lalu ia sebab mengerjakan atas aturan sembahyangnya, maka tiada bangun ia kepada qiyam, melainkan adalah imamnya itu telah rokok atau hampir rokok, ia kepada rokok, maka diberi hukum orang masbuk juga. Sama. Contoh tadi, bila dia berdiri saja, dia bangun daripada qiyam dia, malaikat imam hampir rokok ataupun mana rokok dah. Jadi orang ini diberikan sebagai hukum orang yang masbuk. Gitu. Dan setengah daripadanya pula diberi hukum masbuk pula barang yang jatuh daripada kebanyakan daripada a'immah. Apa a'immah tu? Iaitu imam-imam. Tu mana a'immah. Daripada kebanyakan daripada a'immah, bahawasanya mereka itu bersegera, mereka itu membaca akan qiraat. Maka tiada dapat makmum
kemudian daripada berdiri imam qiyamnya daripada sujud, maka Fatihah, membaca Fatihah dengan sempurnakan dia. Maka sudah rakaat imamnya, maka wajib atas makmum itu ia rakaat sertanya, kerana ia seperti orang masbuk. Maka didapatnya ia rakaatnya, dan jika jatuh seperti yang demikian itu pada tiap-tiap rakaat sekali pun. Ni contoh iaitu hukum masbuk juga. Kebanyakan a'immah ini dia bersegera. Apa maksud di sini? Dia tak dapat masa untuk baca Fatihah. Untuk dia baca Fatihah di dalam qiyam imam tu masa tak ada. Tu masa tak ada. Dengan sebab apa? Dengan sebab imam itu cepat. Itu maknanya. Ni bukan dengan sebab diri dia. Dengan sebab imam itu cepat. Boleh juga. Dikirakan sebagai orang yang masbuk. Contoh. Naik rakaat yang kedua, yang ketiga sebagai contoh. Tu imam ni memang cepat lah. Ya, dia bersegera. Maksud segera ni mana bercepat bacaan dia. Jadi kita nak menentukan, kita ni bacaan yang pertengahan biasa je, tapi tu imam tu cepat, dikirakan sebagai makmum masbuk juga. Sebab apa? Sebab imam itu bersegera. Imam itu cepat. Pada bacaan yang pada bacaan Fatihahnya. Itu sebagai contoh pada rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu biasa. Jadi kalaulah begitu, maknanya makmum itu wajib rakaat bersama dengan imam, dan dia mesti dapat rakaat atau makninah dalam rakaat imam. Lepas tu dikirakan rakaat itu sekiranya dia dapat tamakninah, dan jika tidak dapat tamakninah tak dikiralah rakaat tu. Itu maksud dia. Dan jikalau ketinggalan makmum itu sebab hendak tamamkan Fatihahnya hingga rakaat imamnya, dan bangkit imamnya daripada rakaatnya, atau ia rakaat serta imamnya, tetapi belum lagi ia dapat tamakninah dahulu daripada bangkit imam daripada rakaat dalam sekurang-kurang rakaat, maka luputlah rakaat. Maka hendaklah ia mengikut imamnya barang yang ada imam padanya. Kemudian hendaklah ia datang akan serakaat lagi kemudian daripada salam imamnya, seperti barang yang disebut akan dia oleh Allamah Shibramalisi. Baik. Dia kata jikalau ketinggalan makmum itu sebab hendak tamamkan Fatihah hingga rakaat imam, dia tinggal dengan tu imam dengan sebab dia nak sempurnakan Fatihah dia. Lalu dia tu imam pun rakaat. Tu imam rakaat. Bila tu imam rakaat, dia tak rakaat lagi lah. Lalu tu imam hampir bangkit daripada rakaat. Lalu dia rakaat. Dia rakaat dan tidak mendapat akan tamakninah di dalam rakaat tadi. Bila begitu, orang itu tak dikirakan rakaat itu. Itu nak bagi tahu. Nak bagi tahu situ. Dia nak sempurnakan Fatihah dia juga. Dia ni makmum masbuk dah. Nak sempurna juga, ada sikit lagi dia kata. Lepas tu, bila dia habiskan, dia rakaat. Tu imam bangkit lah. Tak sempat untuk dapat tamakninah dalam rakaat imam. Lalu imam bangkit. Dia tak dapat. Maknanya rakaat itu tak dikira. Bagi dia. Tak dikira. Ya.
Tamam, sempurna. Maksud hendak tamamkan Fatihah makna hendak sempurnakan Fatihah. Nah, dia nak habiskan Fatihah dia juga. Dia ni makmum masbuk dah. Nah, tapi dia kata, sikit lagi ni kalau berhenti sikit ni rasa rugi pula. Tak rugi kalau kiranya dia makmum masbuk kan. Nah, tu imam tanggung dah. Tapi kita tu dia panggil rasa gitu. Nah, bila habiskan juga kita nak rokok tu imam bangun dah. Tu orang panggil rokok, kita tetap rokok dah. Nah, tapi di situ tak dikira rakaat itu. Sebab apa? Sebab tak dapat tumakninah. Tu makna. Itulah yang disebutkan akan dia oleh Allamah Sibramallisi, iaitu Ali Sibramallisi, seorang ulama daripada mazhab kita Imam Syafi'i. Bermula yang sunat bagi orang baik. Ni nak sebut perkara yang sunat bagi orang masbuk ni. Bermula yang sunat bagi orang yang masbuk, mana bagi makmum yang masbuk, bahawa jangan ini membimbangkan dengan membaca zikir yang sunat. Tu sunat pula bagi dia. Tu makmum masbuk sunat gitu. Benda yang sunat sebelum ni, kalaulah dia tu tak masbuk, dia sunat buat. Tapi bila dia masbuk, tak sunat dia buat. Benda yang sunat tu tak sunat. Gitu. Mana? Doa iftitah. Mana? A'udzubillah. Tu tak sunat lah kau. Bila dia tu makmum masbuk, dia tahu dia ni, orang makmum masbuk ni imam baca surah dah. Kalau tu imam baca surah ni tak sempat dah nak baca ni. Dia jadi automatik di situ. Nah, dia ni tak sunat. Buat benda yang sunat. Benda tu sunat, tak sunat dah. Jadi tak buat tu, nah, sunat hukumnya, tak buat. Benda tu sunat, kita tak buat tu sunat. Gitu. Pelik sungguh dah. Sunat. Nah. Jadi tak buat tu sunat. Ni boleh buat teka-teki kau kan. Nah. Jadi sunat dia tak buat benda yang sunat tu. Tu sunat bagi makmum masbuk tu. Dia masuk tu imam baca surah dah. Allahu Akbar. Terus kepada Fatihah. Tak sunat dah dia baca a'udzubillah. Tak sunat dia baca doa iftitah. Yang pendek kau, yang panjang kau, tak kira. Tak sunat. Terus dia baca bismillah terus. Gitu. Tetapi hendaklah ia kemudian daripada takbirnya ia membaca Fatihah juga. Itu maknanya. Tak sunat dah dia duk berbimbang dengan membaca zikir yang sunat. Melainkan sunat juga melainkan bahawa sengka ia dapat membaca Fatihah serta dibaca zikir yang sunat itu. Ya seka tak apa. Tu imam baca surah Kahfi ni. Tu. Ada contohnya. Tu imam surah baca Kahfi. Kahfi ni panjang. Dia pun baca lah. Padahal tu imam baca 2 ayat je. Tu imam baca 2 ayat je. Sudahlah. Macam mana tu? Kalau orang macam tu bawah. Lagi akan datang dia sebut. Orang yang duk berbimbang. Dia makmum masbuk. Dia duk buat juga yang sunat. Dia duk buat juga yang sunat. Macam mana hukumnya? Lagi akan datang hukum dia. Dia sebut di bawah ni. Jadi nak sebut tadinya, iaitu dia ni makmum masbuk. Tak perlu dah untuk baca bacaan yang sunat. Tapi kalaulah dia ada sengkaan yang kuat, kata kalau dia buat yang sunat, dia sempat lagi untuk baca Fatihah dalam qiyam itu, bolehlah dia baca akan yang sunat tadi. Sunatlah hukumnya. Gitu maknanya. Boleh faham? Lain makna masalah makmum muwafiq. Masalah makmum muwafiq lain. Yang mari yang datang sekali tu imam takbir, dia pun takbir. Dia duk baca yang sunat. Duk baca yang sunat. Tiba-tiba hari tu imam teringat.
Nah, baca Fatihah tu dia habis baca Fatihah. Atau imam habis baca Fatihah, kebetulan makmum tu pula habis baca doa iftitah. Gitu. Contohnya. Bila tu imam habis Fatihah, dia tu rakaat terus. Rakaat pertama baru. Makmum ni tak baca lagi Fatihah ni. Dah duk tunggu tu imam baca Fatihah dulu. Lepas tu dia duk baca yang sunat pula. Tu lain masalah tu. Yang tu datang sekali, yang tu makmum muafiq. Tu dimaafkan 3 rukun yang panjang ketinggalan. Yang ni dia masuk tu. Tu imam baca surah dah. Ataupun tak baca surah pun, tapi dia ada sengkaan yang kuat kata, kalau aku baca baca sunat ni tak sempat ni, takut tu imam nanti dia baca surah pendek. Gitu. Tu lain masalah. Okey, baik. Maka hendaklah didatang zikir yang sunat kemudian dibaca Fatihah. Barulah dia boleh baca. Sengkaan yang kuat dia tu maknanya sempat dapat baca. Dan apabila rakaat imam dan sebelum lagi membaca orang masbuk itu akan Fatihah. Rakaat tu imam, dia tak baca lagi Fatihah. Maka tiada ia membimbangkan membaca yang sunat. Maka maka lalu tak perlulah duk berbimbang dengan bacaan yang sunat, seperti dibacanya Fatihah kemudian daripada takbir umpamanya. Maka hendaklah ia tinggalkan bacaannya dan wajib ia mengikut imamnya rakaat. Maka ditanggung Fatihahnya dan setengahnya oleh imamnya. Itu maknanya. Jadi Fatihah dia itu sudah ditanggung oleh imamnya. Tak perlulah. Tu. Dan jika adalah makmum yang masbuk lambat bacaannya. Baik, makmum masbuk yang lambat pula. Banyak kelakuan banyak fi'il dia panggil. Banyak perbuatan manusia ni berlainan. Tapi dalam hukum agama ni semua ada. Dan jika adalah makmum yang masbuk lambat bacaannya, makmum masbuk, lepas tu dia ni kejadian dianya lambat baca. Bacaan dia tu memang lambat. Maka tiada wajib membaca akan barang yang lainnya daripada yang didapatnya di sini. Tu. Kalaulah yang jenis lambat, tahu kalaulah kita ni yang jenis lambat, tak perlu nak baca yang sunat-sunat, tak perlu. Bila dia datang saja, walaupun dia ada sengkaan yang kuat dia tu tak boleh nak pakai sangat. Sebab apa? Sebab dia kejadian dia ni tak menentu dia ni. Memang lambat dia ni. Tu maknanya terus dengan bacaan yang wajib. Tu makna dia. Bersalahan pada barang yang telah terdahulu orang muwafiq di sana. Lain masalah orang muwafiq dulu. Kerana barang yang ada di sini dimudahkan dia. Barang yang ada sini dimudahkan. Adapun di sana payah sikit pada masalah muwafiq dulu. Masalah muwafiq dulu payah sikit. Maka patutlah dipeliharakan halnya, tiada lainnya. Kena jaga yang tu. Bersalahan pada orang muwafiq. Tak samalah dengan orang muwafiq dulu. Orang muwafiq yang lambat kejadian dia, dia tetap sunat baca yang sunat tu. Adapun makmum masbuk, makmum masbuk yang sunat tu, dia lambat kejadian dia ataupun dia ada sengkaan yang kuat, katanya dia akan sempat, tak sunat juga. Tak sunat juga dia buat yang sunat. Teruskan dengan yang wajib saja. Gitu. Barang yang disebut akan dia masalah ini pada Tuffah, pada kitab Tuffatul Muhtaj. Disebut dalam kitab ni.
Kitab yang besar-besar ni. Ni kitab Tuhfatul Muhtaj ni. Dia ambil masalah ni dalam kitab yang besar. Kitab yang berjilid-jilid, berpuluh-puluh jilid. Maka memadalah didapat bacaan ini akan dia, dan gugur daripada Fatihah itu. Maka ia hukumkan seperti orang yang mendapat kemudian daripada takbir imam ia di dalam rokok, wajib ia rokok didapatnya. Supaya dia dapatlah. Nah, itu makmum yang masbuk, yang lambat kejadian. Lambat kejadian. Maka orang yang masbuk itu wajib ia mengikut imamnya pada rokoknya, sama ada dapat membaca sesuatu daripada Fatihah atau tiada dapatnya sesuatu. Dia terus kena rokok. Bila tu imam rokok, terus rokok. Dia dapat ke tak dapat Fatihah tadi tu, dia kena rokok. Sebab apa? Sebab nak dapatkan rokok, nak dapatkan rakaat itu. Kalau dah bila dia dapat rokok berserta dengan tamakninah di dalam rokok imam, dia dapatlah rakaat itu. Kita datang memang dah tu imam nak rokok dah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita Allahu Akbar takbir. Tu imam Allahu Akbar takbir rokok. Qiyam ia tak ada tamak ninah. Ia kira di tamak ninah ni di rokok. Qiyam tu masa ia tak kira tu. Ia kira masa dia kira kita tu tak ada masa dah. Sebab tamak ninah dalam qiyam ia tak ada. Ia kira di rokok. Tamak ninah ni ia tepat sahaja. Tamak ninah. Rokok, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Tepat ni yang ada tamak ninah. Dan yang wajib kena tamak ninah di situ. Jadi dia dapat lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, dia pun takbir Allahu Akbar. Tu imam takbir rokok. Dia terus kepada takbir rokok. Walau sepatah pun dia tak baca Fatihah. Dan itulah yang diwajibkannya. Itu yang wajib dia. Tak perlu baca. Duk baca juga baca sikit. Tak sempat. Rokok ni tak sempat tamak ninah rokok dalam rokok imam tu. Tak payah duk kacang gitu juga. Tak payah duk kacang buat lah maknanya. Benda dah hukum dah ditanggung lah. Itu kelebihan orang panggil semaya jemaah. Ada ketika yang kita tak baca Fatihah tapi dikira rakaat tu tak perlu kena qada semula semaya. Kalau kira dah tak baca Fatihah kan. Tak baca Fatihah tu. Kiranya. Tapi disebabkan berjemaah tu hebat berjemaah. Tu kehebatan berjemaah. Kelebihan berjemaah. Kita tak baca sepatah pun dalam rakaat tu tapi dikira. Dikira rakaat tu tak perlu qada pula, tak perlu. Tak perlu, tak wajib qada. Dah sah dah sembahyang kita. Maka jika adalah masbuk tiada dapat membaca Fatihah atau dapat setengahnya jua, maka ditanggung Fatihah itu oleh imamnya dengan syarat baik. Ni. Jadi Fatihah itu sudah ditanggung oleh imam. Dia tak dapat baca langsung ataupun dapat baca separuh sahaja, terus kepada rokok. Terus kepada rokok. Semua itu Fatihah yang sudah ditanggung oleh imam. Fatihah dia. Tapi kata Fatihah itu ditanggung oleh imam pun syarat, dia ada syarat. Nak tengok syarat dia.
Dengan syaratnya jika ada imamnya mutatahhir. Mana imam itu imam yang suci lah, imam yang bersih, yang tidak ada najis apa. Itu makna imam mutatahhir. Nah, imam yang bersih. Nah, kalaulah imam yang tak bersih tak dikira lah. Contoh, kita pergi sembahyang dengan imam pada rakaat yang akhir dah. Rakaat ketiga, keempat dah contohnya. Kita masuk Allahu Akbar. Tu imam tu ada najis di kakinya. Ada najis di kaki dia. Yang mutahhir, yang tidak suci lah. Tapi syarat dia kita kena tahu. Kita tahulah, kalau tak tahu tak apa juga. Tu. Tak tahu tak apa ni bagi makmum yang memang dah daripada awal. Adapun kita masbuk ni tak boleh. Datang takbir Allahu Akbar. Tu imam takbir rakaat. Kita pun terus dengan takbir rakaat. Padahal tu imam tadi tu ada taik cicak di kaki dia. Kita tak tahu. Bila siap sembahyang tu, paling siap sembahyang, kita nak tambah lagi 3 rakaat kita tu contohnya. Nak tambah 3 rakaat lagi. Tiba-tiba ada makmum tegur, siap sembahyang dah lah. Makmum yang tegur ada belakang tu imam ada taik di kaki tu contohnya. Lalu dia tahu bahawasanya imam yang dia sembahyang di awal tadi tu, yang dia dapat rakaat itu yang tak suci. Nampak? Lalu rakaat yang tadi tak dikira. Itu maksud dia. Rakaat tadi tak dikira. Tu syarat mestilah imam yang boleh tanggung Fatihah dia tu, imam yang mutatahhir. Itu maknanya. Contoh yang kedua, syarat dia lagi dan bukan pada rakaat yang lebih. Rakaat imam itu bukan rakaat yang lebih. Kita datang, akhir dah. Dan memang masa tu duduk bertelikah. Yang ada yang duduk, ada yang bangun, ada. Macam mana semayang apa ini? Tapi kita takbir juga Allah, ikut juga. Tak kira lah orang lain tu nampak duduk separuh, ada bangun separuh. Kita takbir juga, nak ikut juga imam. Sedangkan tu imam itu rakaat kelima dah. Kita takbir Allahu Akbar. Dan dapat rakaat bersama dengan imam. Bila kita baca satu ayat tu imam rakaat contohnya. Lepas tu rakaat terus kita. Tak bacalah Fatihah tu, makna masbuk. Kita tahu masbuk kita. Lepas pada sembahyang tahulah bahawasanya imam ini rakaat yang lebih tadi tu. Yang kita dapat dengan imam tadi rakaat yang lebih. Tu pun tak menanggung Fatihah tu. Imam tak tanggung tu Fatihah tu. Jadi maknanya sembahyang dia tu kosong lagi lah. Bila dia bangkit tu maknanya kosong lagi, bukan satu rakaat dah. Boleh faham? Seperti rakaat yang kelima dia kata. Dan baik, syarat dia lagi. Syarat lagi kata imam itu tanggung Fatihah makmum tu. Dan syarat lagi ia dapat rakaat itu tamakninah sebelum lagi ia bangkit imamnya. Tu syarat dia mesti dapat tamakninah dalam rakaat imam. Tu imam rakaat dia dapat. Dengan kadar apa? Dengan kadar subhanallah. Kadar tu ya. Dia rakaat subhana rabbiyal azim. Azim itu lebih dah. Subhanallah. Tu cukup dah. Bukan nak baca subhanallah, baca subhana rabbiyal azim lah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tu imam bangun. Dapat tu panggil. Dapat. Tu. Sekurang-kurang rakaat. Tu panggil sekurang-kurang rakaat. Maka jika terkemudian ia sebab membaca Fatihah hingga bangkit
imamnya kepalanya daripada rokok, maka luputlah rakaatnya. Kalaulah dia bangkit daripada rokok apa ni? Terkemudian maknanya tu imam bangkit dah rokok, barulah dia nak rokok. Tu tak dapat rakaat. Tak dapat. Yang ni makmum masbuk dah. Lain masalah makmum muafiq. Makmum muafiq walaupun tu imam dah bangkit dah daripada rokok, dia barulah rokok, contohnya sebab dia habiskan Fatihah, dia makmum muafiq. Dah tu tak apa. Kita kena tahulah kita ni makmum muafiq ke makmum masbuk. Yang tu yang penting. Yang jelas-jelas sungguhnya iaitunya yang datang takbir tu imam, kita baca separuh saja Fatihah. Ataupun tak baca langsung tu imam rokok. Yang tu yang jelas makmum masbuk. Kalau lah duk baca juga, orang tu maknanya tak dapat rakaat tu. Kalau lah dia rokok, tu imam tak rokok lagi. Dia rokok tu dia rokok tak dapat tamakninah dalam rokok imam. Itu tak dikira lah. Habis. Dan jika masyghul, ni masalah lain pula. Yang ni yang saya kata tadi ni. Dia makmum masbuk, duk berbimbang dengan perkara yang sunat. Ni insya-Allah bulan depan. Dia makmum masbuk, duk berbimbang baca a'udzubillah, duk berbimbang dengan baca yang sunat. Baca doa iftitah. Kalau kira dia tu tak sempat dah tu, nak baca Fatihah pun separuh je rasa. Ni baca yang sunat pula. Macam mana tu? Ni. Insya-Allah. Buka soalan. Sila. Baik. Kalaulah masalah itu itulah maksudnya yang dia sebut tadi, tak tentu dah. Kadang-kadang tak tentu. Contohnya di rakaat yang ketiga, yang keempat. Yang rakaat yang lain itu timba dengan apa? Dengan surah. Yang tu tak boleh lah. Yang tu maknanya imam itu tergolong daripada orang yang baca cepat lah. Bila tu imam itu tergolong daripada orang yang baca cepat, maknanya kita dikirakan makmum yang masbuk lah. Walaupun bacaan kita itu bacaan yang pertengahan. Dikirakan makmum yang masbuk. Ya tak kira lah sebab ni satu pandangan lah. Dia tak kira yang pertengahan tu. Sebab atas imam itu. Atas imam tu. Adapun kalaulah kita nak kirakan nak kira dengan pendapat yang kata seperti mana yang kita baca tadi, iaitunya masa yang pertengahan bacaan Fatihah. Jadi tu imam itu cepat, kita teruskan dengan bacaan kita, habiskan yang pertengahan kita. Walaupun tu imam dah bangkit daripada rakaat, kita tetap dapat. Tetap dapat akan rakaat itu. Ada juga. Tu makna dia. Boleh? Termasuk dia. Boleh habiskan. Imam cepat. Masalah imam cepat. Kalau masalah imam cepat, seperti mana disebut tadi, sama ada kita nak baca dengan waktu bacaan pertengahan kita, ataupun kita nak kirakan sebagai makmum yang masbuk. Dua tu lah. Itu pendapat yang ada disebut dalam kitab-kitab lah. Maknanya bacaan pertengahan tu sebab kita kira umum. Memang urufnya begitu. Lalu tu imam cepat.
Nah, mana tak dikira apa ni bacaan imam, kena kira uruf lah. Itu maknanya. Mana? Ya, jadi maksudnya di situ uruf di situ maknanya makmum wafiq tu. Jadi makmum wafiq di situ. Kita kena baca habiskan juga Fatihah tu. Walaupun apa ni apa ni kita imam dah habis dah Fatihah dia sebab cepat. Jadi makmum wafiq tu maksud dia je. Ha. Betul. Atur rokok. Betul lah. Okey. Masa sebab masa tu masa yang bukan pertengahan lah. Masa imam tu. Ia nak kiranya masuk yang uruf. Tu maksud dia. Memanglah masa imam tu masa yang cepat, tu tak dikira. Jadi masa urufnya mana? Masa urufnya masa kita. Jadi maksud masa kita tu bukan uruf lah. Tu maksud dia. Di situ maknanya masa imam tak dikira. Masa bagi imam tu. Sebab tu dia kata tadi, tak boleh nak kira masa imam dan juga tak boleh nak kira masa kita sendiri. Kena kira masa uruf. Jadi maknanya masa imam itu masa yang cepat tak dikira. Tak dikira. Sebelum ni maknanya masalah murafiq ni dia ada sebut masalah imam tu cepat. Jadi orang itu tergolong daripada orang yang murafiq panggil. Kena teruskan habiskan Fatihah sebab tu imam tu cepat. Walaupun di situ masa tu dalam qiyam imam itu kita tak ada masa, maknanya kira ni makmum masbuk tak. Sebab imam tu sendiri dia panggil masa yang bukan uruf. Tu masa yang cepat. Tu maksud dia. Boleh faham? Nak macam mana? Boleh. Tadi maknanya kalaulah kita ni memang tahu. Mana? Tahu bahawa tu iman tu memang cepat. Nah, tak sunat dah kita baca yang sunat. Gitu. Kalau kita tahu, kalau tak tahu, lain masalah pula, lain pula. Ni tahu. Apakah tanda-tanda solat kita khusyuk? Tanda-tanda solat kita ni khusyuk. Jadi tanda ni pada masalah solat ni kita khusyuk ke tidak, tanda dia nya atas diri kita sendiri kita boleh merasai benda itu. Antaranya apa? Iaitunya kita rasa seronok apabila kita nak masuk pada sembahyang. Itu disebut oleh ulama katanya tanda kita ni dah suka dengan sembahyang. Maknanya sembahyang kita itu makna sembahyang yang diterima Allah. Yang kalaulah sembahyang ni kita akan tumpu, makna rasa seronok. Itu tanda kita ni khusyuk sembahyang. Maknanya tak nak lepas seolahnya dengan sembahyang. Itu dah. Itu antara dia. Yang ni yang tanda ini yang paling utama lah dalam kita melaksanakan satu-satu ibadat. Yang kedua, imam takbir Allahu Akbar. Boleh ikut atau nak mufarakah. Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Tu. Akbar. Tu. Kalau ikutkan syarat takbirnya, mestilah huruf 8 huruf yang tak lari daripadanya alif kaf ba ra, alif lam lam ha.
Maknanya. Jadi kalau ikutkan di sini, tukar huruf kaf dengan huruf ca. Jadi ajba. Itu sudah tukar huruf yang panggil. Yang mana yang tukar ini boleh membawa kepada takbir itu tidak sah. Bila tidak sah, takbir tak sah lah, kita ikut orang yang takbirnya tak sah. Maknanya gitu. Jadi dah kita tak takbir lagi kan. Tak perlu mufarakah. Dah dengar dah begitu kan. Dengar takbir Allahu Akbar. Dah kita tak menghayal lagi. Tak payah tak. Tak payah ikut lah gitu lah. Tak kau kita takbir dulu kalau kita takbir dulu berat juga kita. Agak nana. Yang ketiga, bagaimanakah cara melakukan sujud syukur dan apakah hukumnya sujud syukur pada perkara kecil, sebagai contoh belanja orang roti canai ke orang belanja roti canai, orang belanja kita. Bagaimanakah melakukan sujud syukur? Baik, sujud syukur ni seperti mana sujud dalam sembahyang. Cuma dianya katanya para ulama, iaitu dahulukan dengan takbir. Sujud hanya sekali sajalah. Dahulukan dengan takbir dan akhiri dengan salam. Akhiri dengan salam. Ada pandangan ulama mengatakan salam tak apa pun, tak salam pun tak apa. Asalkan sujud saja, iaitu takbir isyarat kepada kita nak sujud, masuk pada ibadah yang panggil. Sebab sujud ni dia panggil ibadah. Sebab tu tak boleh buat main-main. Ni go sujud. Macam-macam seluar pendek. Masalah juga. Ni buat main-main. Ya dah. Bacaan sama dengan bacaan apa ni dalam sujud juga. Cumanya ada pandangan ulama lain, dia meletakkan satu doa ataupun satu bacaan yang khusus. Ada. Ada juga. Tapi kalaulah kita tak ada nak baca yang lain, tak tahu, boleh sahaja baca bacaan dalam sujud biasa. Jadi hukumnya sunat lah, hukum dia lah. Hukum sujud syukur ni hukumnya sunat, kerana kita mendapat sesuatu nikmat. Kita bersyukur dengan sesuatu nikmat. Nikmat mana? Nikmat yang besar lah. Kalau setakat yang kecil tu hanya kita mengucap Alhamdulillah, sudah syukur lah. Orang belanja kita, Alhamdulillah, dah kebetulan lapar ni. Tu sekadar tu syukur lah tu panggil. Tapi kalau lah nikmat yang besar, dapat apa? Dapat anak lelaki yang sebelum ni anak perempuan saja 5 orang. Boleh anak lelaki, sujud syukur boleh. Dan sujud syukur seperti mana sujud biasa, iaitu syarat-syarat dia mesti kena ada wudu, kena ada najis apa, gitu. Supaya nak semayang dah, gitulah nak sebut supaya nak semayang. Ya. Kiblat pun kena sama juga. Kiblat sama. Sujud syukur yang ibadat dah. Sebab tu dia tak boleh buat main-main. Tok guru marah sangat kalau orang buat main-main. Dah bola tu Allah. Tapi rasanya bukan dia nak sujud syukur. Zong kot lain lah. Dia nak makan rupuk kali. Dah lapar. Zong gitulah. Kalau boleh bagi tahu, bagi tahu, tak perlulah. Nak sorok-sorok lah. Itu orang panggil ibadat. Tak boleh buat main-main. Dengan seluar pendeknya. Dengan tak ada wuduknya. Tu. Kalau dah rasa syukur, nak syukur sangat sorok lah kuat-kuat tu. Tu tak apa. Ni tu tolong-tolong kalau boleh bagi tahu lah. Sebab dia tak boleh main-main. Tu orang panggil ibadat. Sujud ni ibadat. Okey. Tu maknanya hukum dia nya sunat lah. Bila kita mendapat satu-satu nikmat. Kalaulah benda yang kecil, hanya kita bersyukur dengan kita berlafaz saja,
dan dengan alhamdulillah. Kalau yang besar-besar, yang ni sunatlah, dianjurkan dengan sujud syukur. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi